ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani 69. Terima kasih rakan setugas bagi apa benda ni, Kak Cik dan juga Awang tadi tu dalam JJOK Guanda Gamuk orang kita untuk edisi Ahad hari ini 28 Rejab 1444 Hijrah dan juga hari ini 19 Februari 2023 Masihi. Terus bertemankan saya dalam Nurani Iza Gani di sini ataupun Kak Teh menemani hingga 9 malam nanti. Baiklah, untuk waktu ini terus kita teruskanlah pengajian kita. Pada hari ini giliran kaunter faraid pula, dan kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun untuk berkongsi menyambung lagi ilmu kita di minggu yang sebelum ini, dan minggu ini kita teruskan lagi dengan kaunter faraid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Ustaz ya untuk hari ini, dan selain daripada boleh dengarkan kami melalui radio, jadi anda juga boleh dengarkan kami secara langsung di Facebook Terengganu FM. Jadi sebarang persoalan mengenai kaunter faraid saja, mengenai harta pusaka, anda boleh hantarkan WhatsApp kepada kami di 0103446632. Baik Ustaz, mungkin kita boleh sambung lagi lah buku teks kita Ustaz. Ya Kak Teh. Yes. Muka surat 33. 33. Mungkin Ustaz nak mulakan pengajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Kak Teh. Ya, sama. Minggu lepas Kak Teh tak ada. Orang lain. Dengar kata pergi Kuantang tak? Pergi faham. Lagi faham. Ada urusan kerja Ustaz. Ya, baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyafil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar dan juga penonton Terengganu FM Live, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni berada dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Rejab, dan beberapa hari lagi masuk bulan Sya'ban. Jadi lepas Sya'ban tu mudah-mudahan diketemukanlah kita dengan bulan Ramadan yang untuk tahun ni pula ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita nak sambung lagi lah kaunter kita ni. Sehinggalah sampai ke bulan Ramadan tu baru kita berehat tak. Ya, okay. Lepas raya akan datang pula baru kita sambung balik kaunter kita ni. Pada petang ni kita sambung lagi, iaitu buku Mengurus Harta Pusaka. Muka surat 33. Sebagaimana yang kita dah bincangkan yang lepas, iaitu syarat-syarat kita menerima pusaka ni, ada sebab-sebab menerima pusaka ada dua. Yang pertama dengan sebab perkahwinan. Yang ni urusan suami isteri. Ya, kalau yang mati itu lelaki dan dia berkahwin, dia meninggalkan suami. Kalau yang mati itu lelaki dan dia berkahwin, dia meninggalkan isteri. Dua tu sahaja. Ada syarat-syarat dia pula tu, Kak Teh. Ya. Tak? Kalau kita tanya, dah bercerai hidup dapat tak pusaka? Sudah nak jawab kan. Bercerai hidup dapat tak pusaka? Okey, ada pula panjang pula huraian di situ kan. Kena tengok dulu dah. Boleh dapat pusaka
dengan syarat talak raja'i. Kita ulang sikit je. Talak raja'i. Talak satu, raja'i. talak dua. Okey. Talak yang boleh rujuk balik. Dan ketika berlaku kematian itu, pasangan masih berada dalam iddah. Iddah talak raja'i itu. Okey. Ini secara ringkaslah sebab kita bincang dah dulu. Kemudian sebab yang kedua mewarisi harta pusaka ialah dengan sebab keturunan. Keturunan. Keturunan ni keturunan hakiki. Sebenar-benarnya keturunan yang disabitkan mengikut hukum syarak, iaitu kalau anak kandung. Anak kandung yang boleh menerima harta pusaka. Ya. Selain pada anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak susuan, anak li'an, yang ni tidak berhak menerima pusaka. Terjawablah soalan dalam Facebook ni. Dia tanya anak Ada tiri. dah tanya dah. Anak tiri lelaki dapat harta pusaka. Mana terjawab bila ustaz akan begitu dah? Jawapannya tak dapat. Okey. Yang dapatnya ialah anak kandung sahaja. Okey. Okey. Jadi petang ni kita cuba merungkai sikit Ya. tentang berkaitan dengan waris-waris yang mewarisi secara keturunan ni. Yang pertama, mafkud. Mafkud. Mafkud maknanya orang hilang. Orang hilang. Orang hilang, dia hilang tak tahu ke mana pergi, entah ke mana. Ya. Dianggap masih hidup. Sebab asal dia hidup. Cuma dia hilang. Kita tak tahu. Okey. Tak dengar khabar berita. Dianggap masih hidup sehingga kematiannya dibuktikan dengan yakin. Okey. Ada orang beritahu, ada bukti-bukti kematian. Dia sudah meninggal dunia. Kemudian report mati sebagainya. Adalah sijil mati dia ni. Okey, selesailah di situ. Ataupun sekiranya memang dia tak tahu dia ni hilang, tak tahu Ya. hidup ataupun tidak, maka satu cara lagi untuk nak mematikan dia, nak suruh dia mati, Ya. iaitu melalui mahkamah. Okey. Hendaklah mendapatkan satu perintah daripada mahkamah yang dinamakan sebagai perintah anggapan kematian. Anggapan kematian. Anggap orang tu mati. Okey. Jadi bila ada anggap orang tu mati, maka matilah dia. Dia anggap mati. Sebab dah lama dah tak dengar berita. Ya, ya. Tak dengar berita. Tak dengar khabar berita. Jadi bila perintah dikeluarkan oleh mahkamah menganggap seorang ni mati, maka harta dia boleh dibahagi kalau dia tu sebagai tuan punya harta. Tapi kalau dia tu sebagai waris, selagi dia tidak dianggap mati oleh mahkamah ataupun tidak ada bukti dia mati, dia berhak terima pusaka. Okey. Tempoh tak tahu ustaz, tempoh. Tempoh. Jika orang yang hilang itu seorang daripada waris, beliau masih berhak menerima pusaka selagi kematiannya. Selagi kematiannya tidak dibuktikan, yang pertama. Okey. Yang kedua, atau selagi belum dikeluarkan perintah anggapan kematian terhadapnya mengikut undang-undang, iaitu mengikut undang-undang sivil. Okey. Anggapan kematian ini boleh dikeluarkan oleh mahkamah tinggi di bawah Seksyen 108 Akta Keterangan. Dalam akta ni, dia kata apabila seseorang itu terputus hubungan dia tanpa apa-apa berita, tak ada tahu khabar berita dalam tempoh, dan dalam tempoh itu masa dia hilang tu tak ada khabar berita dan tidak terdapat tanda-tanda yang dia masih hidup. Tak ada tanda-tanda. Kalau ada WhatsApp, mari kata WhatsApp. Ada tu hidup ada lagi lah. Tak? Ni tak ada tu. Ni tak ada Senyap khabar tu, berita. Senyap tu. Warisnya membuat permohonan, memohon perintah anggapan daripada mahkamah jadi mahkamah tinggi sivil. Sebab ni di bawah Akta Keterangan Seksyen 108. Dan apabila mahkamah berpuas hati, maka pihak mahkamah akan mahkamah berpuas hati dengan keterangan yang dikemukakan oleh pihak pemohon berdasarkan pada kadar pembuktian yang diperlukan. Tengoklah
apa-apa keterangan yang diperlukan oleh mahkamah, Ya. nak menyatakan, nak mengukuhkan hujah bahawa dia ni memang hilang, dan mahkamah berpuas hati, maka mahkamah keluarkan satu perintah yang dinamakan anggapan kematian. Jadi bila perintah ni dikira orang tu mati dengan adanya perintah. Kak T tanya dia tempoh berapa lama mana? Yang boleh bawa ke mahkamah. Mengikut akta keterangan Seksyen 108 ni, selepas 7 tahun Selepas kehilangan dia. Jadi selepas 7 tahun kehilangan seseorang itu, maka pihak waris bolehlah, pihak waris dia bolehlah memohon perintah anggapan kematian daripada mahkamah. Jadi apabila mahkamah keluarkan perintah, maka dia pun dianggap sebagai mati. Dan mengikut hukum, tarikh kematian dia bagi orang yang hilang ini dianggap mati pada tarikh perintah dikeluarkan. Okey. Saya ada satu kes dalam perkara yang berkaitan dengan orang hilang ni. Ada seorang tu dia dihantar, yang ni cerita lama dah ni, banyak tahun dulu lah. Dia pernah dihantar ke apa ni orang kata ke apa, di Tanjung Rambutan tu. Tempat orang yang tak siuman kan. Jadi dah zaman dulu tahun 90-an gitu lebih kurang. Waris-waris nak pergi pun payah juga. Dan setelah beberapa tahun waris-waris saudara mara dia pergilah sekali. Okey, ada di sana. Kemudian lepas pada tu lama selang beberapa tahun ni dah tak ada khabar berita. Jadi masa tu telefon pun payah juga. Pergilah pula sekali lagi. Pergi sekali lagi tak ada. Tak ada. Tak ada di Tanjung Rambutan tu, tempat orang tak siuman ni, tak ada. Jadi penguasa dia pun tak tahu ke mana dia pergi. Tak tahu. Tak ada rekod, tak ada apa. Rekod dia keluar ke dia ke apa. Tak ada. Kemungkinan dia keluar lari ke apa ke. Tak nak jawab. Iyalah. Tak ada orang yang boleh jawab. Jadi dah benda ni lama. Benda ni lama dah. Jadi ada seorang waris dia tu, dia buat satu permohonan pusaka untuk hak ayah kepada hak yang ni yang hilang ni. Jadi tertangguh sebab nak dapatkan apa ni inilah, nak dapatkan maklumat tentang hak anak ni. Anak si mati ni yang dihantar ke sana tu. Dia ada anak. Dia kahwin dulu tu. Tapi kemudian dia apa dia ni ada sikit apa gangguan agaknya lah. Jadi sekarang ni apa bagaimana kita nak buat? Ni dikira sebagai orang hilang. Orang hilang. Jadi dia datang kat saya, kita pun buat apa ni carian di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Minta CJ mati. Minta CJ mati dia. Sebab dia ada kad penalang dia. Kita minta carian, buat carian dia kematian ni. Jadi jawapan yang dikeluarkan oleh JPN, orang ni masih aktif. Masih aktif tu maknanya tak ada bukti dia mati. Tak ada lagi report kematian apa ke tak ada. Tak ada. Jadi sedangkan orang tu tak ada. Dah tak ada berita benda satu. Nak kata dia mati, tak ada orang report. Report mati. Jadi wallahualam. Macam mana? Jadi dalam keadaan ini, bagaimana kita nak susah pusaka dia? Maka waris-waris, oleh kerana dia hilang dah berapa puluh tahun dah, 20-30 tahun dah lebih kurang itu. Jadi cara nak menyelesaikan kes ni, waris-waris dia kenalah dapatkan perintah anggapan kematian daripada Mahkamah Tinggi. Jadi waris-waris pun berjayalah mendapat perintah anggapan kematian daripada mahkamah. Jadi tarikh kematian dikira sebagai
pada tarikh perintah dikeluarkan. Walaupun dia hilang 2-30 tahun lepas dah. Mengikut hukum dia gitu. Ya. Jadi kalau kita buat awal lah. Dan ni kita dah lama ni 30 tahun kita buat. Lama tu. Maka tarikh itulah dia ke apa dia ni, dia meninggal dunia. Okey. Ada Jadi, kes tak Ustaz? Ya? Macam contoh ada kes tak? Ni ada cerita ni, saya Tak, cerita bukan. ni. Ya. Contoh dia hilang, lepas tu masuk mahkamah, lepas tu dia mari semula. Takat ni tak ada Tak lagi ada lah. lagi lah. Tak ada lagi hak kita jumpa kes Ya, gitu. Ya. Jadi hak ni sebab 30 tahun dah ni. Iyalah. 30 tahun gitulah lebih kurang. Jadi selesailah pusaka dia. Okey. Ya. Dia ada anak. Ada anak. Bila dia ada anak tu, maka anak dia boleh mewarisi bahagian dia. Jatuh pada dia dan dia dianggap mati, okey, boleh diwarisi pula oleh anak dia. Okey. Wallahu alam. Setakat tu. Okey. Yang pertama. Yang kedua pula tentang janin, iaitu anak dalam kandungan. Okey. Kita tengok pula anak dalam kandungan. Antara syarat-syarat mewarisi harta pusaka ni, waris hidup ketika tuan punya harta mati. Syarat dia gitu. Dah hak mati dulu tak boleh lah. Ada orang tanya, Ustaz, anak mati dulu boleh tak terima pusaka? Jawapan dia tak boleh. Siapa-siapa pun yang mati dulu tak boleh. Mak mati dulu tak boleh. Orang tak tanya. Okey. Ayah mati dulu tak boleh pusaka, tak dapat. Suami mati dulu tak dapat. Isteri mati dulu tak dapat. Tapi selalunya orang tanya, anak mati dulu dapat tak? Jawapan dia tak dapat. Okey. Itu sebab apa dia nak tanya hal tu, cucu tu dapat tidak. Waktu kita bincang kemudian pula. Tapi sekarang ni, apabila seorang tu meninggal dunia, yang lelaki meninggal dunia, isteri dia sedang mengandung. Okey. Bila sedang mengandung, apabila dilahirkan akan datang ni, bayi ni dapat ke tidak menerima pusaka? Okay. Jawapannya, bayi ni apabila dia lahir, berhak mendapat pusaka dengan 2 syarat. Okey. Anak itu yang pertama, anak itu hendaklah dilahirkan hidup. Masa lahir tu dia ada tanda-tanda dia hidup. Dia panggil hayat mustaqirah. Okey. Dia hidup dan walaupun hanya seketika je. Ada tanda-tanda dia tu memang dia hidup. Okey. Biasa menangis tak? Ya, ya. Saya tak tahu, saya tak beranak ni. Kata menangis tahu dulu lah. lah. Tanda-tanda dia hidup tu Ya. antaranya dia beranak. Beranak. Dia menangis lah. Dia menangis lah. Biasa gitu tau. Ada orang kata bergesing. Ya. Semua menangis lah. Setakat ni anak-anak saya. Gitu. Jadi Ya. tanda-tanda hidup seperti bersuara, menangis, bergerak dan sebagainya. Kalau dia lahir tu tak bergerak benda satu dah. Tak ada benda. Maknanya Lahir-lahir dia meninggal tu. dia meninggal. Ataupun dia panggil sikit sangat dia gerak tu. Macam sikit je sikit. Dia meninggal. Macam tak ada hayat mustaqirah dia panggil situ. Maknanya tidak boleh menerima. Jadi tidak boleh menerima pusaka. Okey. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, anak tu memang telah wujud dalam perut ibunya semasa pemilik harta mati. Okey. Hak ni kerjaan hospital lah. Iyalah. Doktor lah tak. Cek tengok kalau dia yang meragui, mana ni dia kata, ayah mati 4 tahun dah. Tiba-tiba awak beranak pula. Buana. 4 tahun dah lepas tu. Jadi ni benih daripada mana? Tu kalau ada pertikaian tu kena disahkan oleh doktor lah. Okey. Okey. Jadi kalau orang tanya pula, dah kalau anak tu mati, dia hidup sekejap. Dia hidup sekejap, kemudian dia ada masalah. Mungkin masalah pernafasan ke masalah apa. Lepas tu dia masuk dalam apa kata ni hospital ni masuk dalam mana? Karburetor. Incubator. Kadang silap lah, kadang salah sebutnya. Orang kampung panggil balang dulu, zaman dulu. Masuk dalam balang tu. Jadi dalam lebih kurang setengah jam, katakan dia meninggal. Yang ni dari segi pembahagian pusaka kena maklum kepada pegawai pusaka. Sebab dia ada hak. Walaupun dia seketika berhak juga. Dia berhak. Okey. Orang tanya pula, Ustaz,
Dia nak buat apa? Dia bayi kan, dia dah mati dah. Kita dah sokap apa tak apa. Masalahnya dia akan lari dari segi pewarisan tu. Sebab bila dia mati, dia hak dia tu siapa pula akan mewarisi harta pusaka dia. Dia gitu. Jadi dalam keadaan ni kena maklum. Jadi mati tu sudah mati berlapis dah dia panggil. Kena maklum supaya pembahagian tu biar betul. Okey, habis di situ. Kemudian dan lagi yang ketiga. Yang ketiga khunsa. Biasanya kebiasaannya pewarisan ni diwarisi oleh 2 orang aja lah. Laki-laki ataupun perempuan. Tak. Lelaki ataupun perempuan. Jadi bahagian untuk laki-laki ada, bahagian untuk perempuan ada. Dia tak sama. Kena sahih dulu. Awak ni laki-laki ke perempuan? Ke mana kat teh? Ya, betul. Tak, kena tanya tak? Dalam Quran pun dia sebut juga situ. Apa ni tentang anak lelaki dan anak perempuan tu. Fa'in benda ni Allah tak mari dah. Tak mari Ustaz. Tak apa nak mari pun. Kita tengok hal lain dulu Ustaz. Nanti mari kita rayak pula. Yang laki-laki dan perempuan. Maknanya hak lelaki dua bahagian, hak perempuan satu bahagian. Jadi kalau hak lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia kena pasti tu. Fa in kunna nisaan fawqa natani falahunna thulutsa ma tarak. Baru mari kat tu. Mari dah. Kalau perempuan saja, lelaki tak ada, jadi hak perempuan saja akan dapat 2/3 kalau lebih pada seorang. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau dia seorang, hak perempuan dia akan dapat 1/2. Tapi kalau lelaki tidak disebutkan. Tak disebutkan itu maknanya dia adalah ansabah. Beza tu. Sebab tu wajib kena bezakan antara lelaki dan perempuan. Okey. Sekiranya seorang itu lelaki tetapi sengaja berpakaian seperti perempuan dalam konteks pewarisan bab pusaka ni, dia tetap dikira sebagai lelaki. Dan sebaliknya, kalau dia tu perempuan tapi dia berperwatakan sebagai lelaki, memang dia memang perempuan tapi dia cuma pakai aje lelaki, berperwatakan sebagai lelaki, maka dia dikira sebagai lelaki. Betul tak saya? Sebagai kalau dia perempuan, dia berperwatakan sebagai lelaki, maka dikira sebagai perempuan. Maka timbullah satu kisah saya juga. Kak Teh dengar dah ke tak lagi? Tengok dulu Ustaz cerita dululah. Dan bila dah saya pegawai pusaka dulu. Ini cerita ni tahun 90-an. Lama tu. Kalau tak silap saya 89 ataupun 90 gitu lah. Berapa puluh tahun itulah. Lama. Jadi satu cerita. Pada masa saya bicara pusaka, seorang mati meninggalkan seorang mati. Yang mati ni perempuan, kita ubah nama Kelesum. Dia mati, suami dia ada. Suami dia ada, anak tak ada. Anak memang tak ada anak. Ibu bapa mati dulu. Lepas tu dia yang datang cara pusaka ni, suami dan 3 orang anak saudara perempuan. Lepas tu Kelesum ni, bila kita tanya, Kelesum ni ada 2 beradik je. Maknanya dia 2 beradik je. Seibu sebapa. 2 beradik, seibu sebapa. Yang adik-beradik dia yang mati ni nama Roslan. Roslan mati dulu. Roslan mati dulu daripada Kelesum. Bila Roslan mati dulu daripada Kelesum, adik-beradik lain dah tak ada. Tinggal dia seorang je adik-beradiknya.
maka sepatutnya dia akan turun ke bawah. Okey. Turun ke bawah kepada anak saudara. Okey. Jadi bila kita tengok dia tu, bila tengok dalam kad penalang dia tu, yang mari depan kita ni pakaian semua pakaian perempuan. Okey. Jadi saya pun kata makcik-makcik, masa kita muda lagi. Ya. Makcik-makcik ni semua ni anak saudara kepada Kelesum, yang perempuan semua. Yang perempuan tak dapat. Kalau lelaki baru dapat. Okey. Okey. Jadi ada seorang tu, ada seorang nama dia Hitam binti Omar. Bukan Ruslan tadi, silap saya. Omar. Hitam binti Omar. Okey. Dia ada kad penalang dia kan, masing-masing. Masa tu kad penalang biru. Kad penalang biru, kad penalang yang Jadi plastik tu. Lama tu. Kad teh dan kedok tu. Dan. Okey. Jadi dalam kad penalang tu dia tulis itu jantina. Jantina perempuan. Sekarang ni dia tak tulis dah. Lelaki perempuan tengok hak akhir tu. Ya. Angka genap ke angka ganjil. Kalau angka ganjil lelaki. Kalau angka genap perempuan. Jadi hak dulu dia tulis. Jadi bila saya kata makcik-makcik semua ni tak dapat pusaka ni sebab dia tanya sebab apa? Sebab makcik ni perempuan. Okey. Ya, yang dapatnya anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang mati dulu. Anak Umar yang lelaki sahaja. Lepas tu ada seorang daripada di kalangan anak Umar ni yang perempuan tu belakang tu, dia angkat tangan dia. Dia kata, "Cik, tu yang depan tu hitam tu laki-laki." Ni cerita pelik sikit lah. Saya ceritalah ni. Saya cerita sebab perkara ni memang cerita pelik dan masih di dalam ingatan saya. Okey. Saya simpan ni. Jadi bila dia tanya, dia kata makcik hitam tu lelaki. Saya pun tengok kad penalang. Ni hitam ni binti Umar. Dalam kad penalang hitam binti Umar. Dia pakai baju kebaya. Dia ada pakai subang, dia pakai gelang, pakai rantai semua. Memang dia perempuan. Ya. Saya kata ke kakak dia tu, ni tak boleh lah nak gurau. Sebab ni pejabat. Ya. Dia kata, "Cik, saya tak bergurau." Kalau tak percaya, tanya dia. Saya cerita panjang sikit. Ya, tak apa. Saya kata, dia kata kalau tak percaya, tanya dia. Tanya hitam. Saya tanya, makcik ni laki-laki ke perempuan? Dia kata, dia tak jawab. Tanya yang kedua, dia tak jawab. Tanya yang ketiga, dia jawab. Dia kata, ikut pandai. Ikut pandai. Kata pelik ni, cerita ni. Ya, cerita ni satu pelik. Dipendekkan cerita lah sebab kita dalam radio. Dipendekkan cerita. Mula-mula dia suruh saya cek. Kakak dia suruh saya cek. Kita tak boleh cek. Salah. Jadi nampak macam mana saya tangguhkan perbicaraan ni. Kita buat satu surat. Sila buat pengesahan jantina di hospital. Okey. Dia bawa surat tu, dia pergi. 2 minggu selepas tu, dia datang balik. 3 orang ni, ada beradik yang 3 orang ni, perempuan ni, datang balik. Termasuk hitam ni. Jadi, dia pun tunjuklah kat saya, surat daripada doktor. Doktor pun jawab dalam bahasa Inggeris. He bukan she. He has a penis and 2 testes. He is biologically a male. Terjemah sendirilah tuan-tuan. Kesimpulannya dia adalah seorang laki-laki. Dia bukan konta. Jadi maknanya dalam kes ni suami dapat separuh, hitam tu dapat separuh. Sebab dia laki-laki. Disahkan oleh doktor. Yang 2 orang lagi tu memang sah perempuan. Ni cerita pelik. Ya, saya simpan surat tu ada lagi. Yang pertama. Yang kedua, kes yang berlaku tentang kalau seorang tu dia buat pembedahan. Dia buat pembedahan. Ada satu kes dalam pusaka, seorang tu dia buat pembedahan. Ceritanya
si mati mempunyai 4 orang anak perempuan. Okey. Jadi waris lain tak ada. Hmm. Kata adik-beradik si mati, adik-beradik ayah dia tak ada, dia kata tak ada semua. Ya, kemudian 4 saudara apa semua tak ada. Yang adanya anak ni je 4 orang ni. Jadi pegawai pusaka yang bicara pusaka tu kata kalau macam tu pusaka ni dapat kepada anak perempuan ni 4 orang, 2/3 sahaja. 1/3 lagi pergi kepada Baitul Mal. Jadi bila dengar berdapat ke Baitul Mal ni, salah seorang daripada waris ni, anak perempuan ni, dia angkat tangan. Dia kata, "Cik, saya asal laki-laki." Oh. Azizah nama dia. Saya asal laki-laki. Okay. Ini dia cerita. Saya asal laki-laki, tapi saya pergi ke Singapura, saya tukar jadi perempuan. Okey. Jadi dalam kes ni dia tunjuk memang dalam surat beranak dia tu dulu ni cerita lama juga. Yalah. Dulu boleh ataupun dibenarkan tukar jantina. Okay. Sekarang tak benar. Dulu dibenarkan. Jadi ditulis dalam tu, saya tengok dalam surat beranak tu dibenarkan oleh ketua pengarah pendaftaran nama Aziz bin nama ni kepada Azizah binti saya lupa dah nama dia tu. Jadi okey, sekarang ni nak kira macam mana? Apa hukum dia? Ya. Adakah dia ni nak kira sebagai lelaki ataupun sebagai perempuan? Jadi pegawai yang membicarakan ni telah mendapat pandangan daripada mufti. Jadi mufti telah menjawab di sini. Okey. Ni soalannya, bagaimana hukum pembahagian seorang yang menukar jantina daripada seorang lelaki kepada perempuan melalui pembedahan? Kes ini telah berlaku ketika pembahagian harta pusaka di pejabat tanah, dan pihak mufti telah diminta memberi penjelasan tentang kes tersebut. Jawapannya, hukum pewarisan perlu mengambil kira asal kejadian seseorang itu. Asal kejadian dia lelaki ke perempuan, asalnya dia laki-laki. Asalnya beliau adalah seorang laki-laki, maka hukum pembahagian beliau diberikan bahagian sebagai seorang laki-laki. Walaupun telah menukar jantina menjadi perempuan dan menukar nama asal kepada nama perempuan. Jadi untuk makluman kita lah yang pada petang ni, maknanya kalau orang tu asal dia laki-laki, tapi dia tukar jantina dia melalui pembedahan jadi sebagai perempuan, kalau dari segi hukum pewarisan, hukum pusaka, dia kira ambil hak asal kejadian. Tapi dia kena buktikanlah ya. Hak ni memang jelas lah. Sekarang ni memang tidak dibenarkan lah untuk tukar jantina tu. Okay. Jadi ada sikit lagi saya ambil tentang khunsa ni. Khunsa ni dia ada 2 jenis. Yang pertama khunsa biasa dan kedua khunsa muskil. Khunsa yang pertama ni dia ada 2 alat. Alat lelaki ada, alat perempuan ada. Dah nak bagi macam mana? Nak kira dia lelaki ke perempuan? Semasa dia masih belum dewasa, belum cukup umur lagi, dia tengok dia buang air kecil ikut mana. Kalau buang air kecil mengikut lelaki, maka pembahagian pusaka dibagi mengikut sebagaimana dari seorang lelaki. Kalau dia buang air kecil mengikut alat perempuan, maka dia kira sebagai seorang perempuan. Dan apabila dia sudah mencapai umur baligh, cukup umur dah, tengok dia hormon dia ke arah mana. Hak ni senang kita pakai hospital, tengok doktor check dia dah. Kan? Jelasnya tengok sama ada dia ni tumbuh dia hormon lelaki ataupun hormon perempuan, dan alat jantina dia hak mana yang berfungsi. Okey. Jadi itu. Yang kedua ni khunsa muskil. Khunsa muskil ni alat lelaki tak ada, alat perempuan tak ada. Dia tidak menyerupai lelaki, tidak menyerupai perempuan. Jadi hak ni nak bagi macam mana? Kalau dalam keadaan ini
hukum pembahagian pusaka dia bagi kepada dia yang kurang baik untuk dia. Maksud kurang baik ni kalau lelaki perempuan tak? Kalau anak lelaki dengan anak perempuan, kira anak perempuan lah. Okay, Ada dah ni anak-anak lain ni, dia seorang kunsa. Jadi masuk dalam grup perempuan. Okey, kalau tak tahu status macam mana. Sebab kita tak tahu dia, jadi dipanggil kunsa muskil. Jadi gitu. Kadang-kadang ada juga bahagian orang perempuan lebih kuat daripada orang lelaki. Jadi tengok dulu, hak mana yang lebih kuat. Kalau hak perempuan lebih kuat, dia dikira sebagai lelaki. Hak ni saya ambil contoh sikit. Contoh nak bagi nampak. Okey. Kalau seorang tu seorang mati, dia meninggalkan suami, anak tak ada, ibu bapa tak ada, mati dulu. Dia ada adik-beradik seibu sebapa seorang. Perempuan. Seibu sebapa perempuan. Suami dan adik-beradik seibu sebapa perempuan. Hak yang baru lahir ni, hak yang baru lahir ni pula katakan mak dia ayah dia kahwin lain pula, dapat anak seorang lagi. Yang ni khunsa. Khunsa, adik-beradik sebapa. Kalaulah yang sebapa ni perempuan, dia dapat bahagian. Payah sikit nak nampak ni dalam cakap dalam radio ni tau. Kalau kita tunjuk rajah tu. Suami dapat setengah. Adik-beradik seibu sebapa perempuan, dia dapat setengah. Kalaulah sebapa ni perempuan, dia dapat juga bahagiannya 1/6. Ni kes au ni panggil kata. Kes au. Mana suami setengah, adik-beradik seibu sebapa setengah, habis dah patutnya. Tapi kadang-kadang orang perempuan dia kuat. Dia kuat ni. Dia dapat 1/6 kalau dia sebapa. Kalau dia ni perempuan, dia akan dapat lagi. Jadi maknanya nak ni kes out, kes duit tak cukup, tapi kena bagi kepada dia. Dan sekiranya kalau dia lelaki, dia tak dapat. Sebab lelaki tu ansobah. Ansobah baki. Jadi tak ada baki. Suami dapat setengah, adik-beradik seibu sebapa perempuan dapat setengah. Jadi kalau lelaki sebapa ni dia dapat ansobah, dapat baki, maka baki tak ada, dia tak dapat. Mana di sini perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Maka yang khunsa tadi dianggap dia sebagai laki-laki. Maknanya bukan semestinya hak lelaki kuat belaka. Ada jugalah. Ada hak lelaki. Orang lelaki tengok dulu. Bila belajar faraid ni, orang lelaki kena berhati-hati. Ada kes dia ingat dia kuat, saya lelaki. Rupanya tak dapat. Jadi kita dah dan tu dah. Kita habis cakap tu lah dulu. Okey, baik. Kak Teh, akan datang kita sambung muka surat 35 ni, anak tak sah tarah ni. Okey, tapi ada soalan berkenaan dengan ni Ustaz. Ada soalan melalui WhatsApp. Dia tanya pasal benda ni, anak tak sah tarah ni. Dia tanya boleh tak harta pusaka? Anak tak sah tarah. Soalan daripada WhatsApp. Soalan ni tadi. Bila anak tak sah tarah ni, maksud dia anak yang tidak disabitkan nasab kepada bapanya dari segi hukum syarak. Okey. Jadi bila soalan ada tu saya jawab dulu. Bila anak ni seorang tu dia lahir, yang melahirkan dia adalah ibu dia. Okey. Seseorang wanita yang melahirkan anak dengan apa cara sekalipun, sama ada dia kahwin ataupun dia tak kahwin, sama ada dia suka rela ataupun dia dipaksa, contoh dirogol dan sebagainya, sehingga dia melahirkan anak, maka anak ni, anak tak sah tarah ni, dia hanya berhak mewarisi harta pusaka mak dia sahaja. Saling mewarisi antara ibu dan anak ni. Tetapi tidak mewarisi harta pusaka ayah. Sebelah ayah. Walaupun ayah tu dia tahu dah ni memang anak saya ni. Tapi dia tak kahwin. Jadi ataupun dia kahwin kemudian.
Dia kahwin kemudian. Okey. Jadi hak tu dikira sebagai menikah 3 bulan, beranak selalu. Contohnya. Ya. Hal ni mewarisi harta ibu saja Ibu sahaja. dan tidak mewarisi harta ayah. Tidak saling mewarisi. Maknanya kalau mak mati, anak ni boleh terima. Kalau anak ni mati dulu pada mak boleh terima pusaka anak tu. Tapi ayah tak. Ayah tak. Tak boleh. Ayah tak masuk dalam waris. ahli waris. Ahli waris. Gitu. Okey. Baik. Okey, soalan seterusnya. Okey. Ni Ustaz, dia tanya tentang motosikal termasuk dengan harta sepencarian juga ke? Lepas saya bercerai dengan dia. Ni bukan harta pusaka ni Ustaz. Harta guana ni. Lepas saya bercerai dengan dia dah jual motosikal, saya tak dan buat harta sepencarian. Adakah dia kena bayar ke saya tentang nilai harga motor? Semula kata. Ada WhatsApp mungkin Ustaz Tak masuk dalam hak saya ni. Ada ni dah. Dia nak tanya pasal motosikal tu. Termasuk dengan harta sepencarian juga ke? Tanya soalan dia. Lepas dia berpisah dengan pasangan lah. Dia dah jual motosikal saya tu. Dan saya dah buat harta sepencarian. Adakah dia kena bayar ke saya tentang nilai harga motor tu? Ke mana? Dia tanya Ustaz. Ke mana Ustaz? Okey. Harta sepencarian ni. Harta sepencarian kalau ikut kaedah dia ataupun definisi dia, harta sepencarian ialah harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan suami dan isteri dengan usaha sama mereka berdua. Maknanya masing-masing ada sumbangan di situ. Okey. Ya. Ini dikira sebagai harta sepencarian. Tak kira lah motor ke, kereta ke, duit simpanan ke, rumah ke, tanah, beli tanah dan sebagainya. Yeah. Bahkan kalau isteri yang tidak bekerja pun, dia ada sumbangan ke tidak, dia kira ada sumbangan secara tak langsung di situ, iaitu dia buat kerja-kerja rumah. Itu pun dia kira sebagai ada sumbangan di situ. Jadi maka dia kira sebagai sepencarian. Okay. Sepencarian ni yang pada yang bertanya ni, dia tidak automatik sebagaimana faraid. Okay. Kalau faraid bila mati je seorang tu, isteri dapat bahagian. Orang kampung kata kan, kepala mayat. Tak? Okay. Suami pun dapat. Jadi apabila seseorang tu dia katakanlah berpisah, bercerai, maka sepatutnya dalam masa bila dia bercerai tu, dia kena buat pengiraan nak tuntut tak sepencarian ni. Okay. Kalau boleh dia buat satu tuntutan lah di mahkamah. Kalau benda tu besar, benda-benda kecil ni dia buat muafakat lah. Molek masa nak pada berpisah tu. Ya. Sebab harta sepencarian ni kalau boleh pakat, kena maklum. Yeah. Saya nak bahagian sepencarian saya. Tengok motor tu nama siapa. Kalau nama isteri, saya nak bahagian sepencarian saya. Kalau tak boleh selesai di luar, selesai di mahkamah. Kena buat tuntutan. Kena buat tuntutan. Kalau tidak menuntut, tidak dibincangkan tentang harta sepencarian. Mahkamah pun kerap bincang sebab kalau kita tak tuntut. Jadi siapa-siapalah dalam pembahagian harta pusaka pun begitu. Jadi kalau katakan tidak ada tuntutan mana-mana belah pihak tentang sepencarian ni, tidak timbul. Dia bukan automatik. Ya. Jadi kebanyakan macam saya bercara terekoh ni, kalau seorang mati tinggal isteri dan anak-anak dia belaka, selalunya isteri tu tak timbul lah masalah sepencarian mak ni. Dengan anak-anak dia ni, mak nak tuntut sepencarian ni, majoritinya tidak tuntut. Tak sebut pun. Jadi ginilah juga. Orang yang kalau dia berpisah pada isteri, kita luar daripada tajuk kita sikit ni, pun gitulah juga. Yeah. Nak tahu sepencarian ke tidak, kita tuntut ataupun tidak. Kalau boleh bincang dua belah pihak ni, silakan. Kalau tak boleh bincang, sila tuntut di mahkamah. Okey. Wallahualam. Okey, baik. Soalan seterusnya melalui WhatsApp ni. Ditanya, boleh ke beli rumah bapa yang belum diangkat
terekoh lagi, tak akad terekoh lagi melalui mak saya dengan persetujuan adik-beradik. Lepas beli duit harga rumah baru kami bahagi ikut faraid. Dia beli rumah. Rumah ayah. Rumah ayah ni. Okey. Boleh ke tak beli rumah ayah yang belum terekoh lagi? Terekoh lagi. Melalui mak dia. Melalui mak. Yang mati ni siapa? Mak ayah ke? Ayah mati. Kira ayah lah ni. Ayah mati tak? Okey. Jadi kepada yang bertanya, boleh tak nak beli rumah ayah ni melalui mak lah. Okey. Dan adik-beradik pun setuju lah. Setuju. Jadi pada yang bertanya, kalau orang tanya saya kes yang macam ni, saya nasihatkan jangan beli. Sehingga pusaka diselesaikan dulu. Akad terekoh dulu. Bahasa kita kot akad terekoh. Bila akad terekoh, kemudian sehari perbicaraan, semua waris-waris ni bersetuju depan pegawai, serah kepada kita dengan harga berapa, duit nak bagi macam mana. Jadi bila selesai baru. Jadi bila selesai macam tu, nama masuk nama kita, duit kita bayar pada waris-waris. Sekarang ni bila kita dah ni, dia mengundang pada permasalahan kemudian. Ada balah kediam ni. Balah kediam. Boleh kata gitu. Kadang-kadang tak balah. Tapi dia susah kemudian. Sebab apa? Mungkin bila nak akad terekoh ni. Ada satu kes tu, dia beli bayar dah, duduk dah rumah tu. Tapi dia tak buat pusaka, tidak buat permohonan pusaka. Sehingga abang ni hak sulung meninggal dunia. Abang hak sulung meninggal dunia, dia ada anak-anak kecil yang belum cukup umur. Jadi ini jadi masalah kepada pembeli. Jadi tanya saya kata jangan beli lagi. Akad terekoh dulu, buat permohonan pusaka, tengok apa yang patut. Kita bincang dulu. Semua setuju nak jangan bayar lagi. Jangan bayar lagi. Okey. Buat pusaka bila pejabat panggil, semua bersetuju nak menyerahkan pada kita dengan harga berapa. Duit tu nak bagi macam mana. Okey, biar kemah. Barulah maknanya bagi lepas tu bagi lah, tak apalah. Lepas tu berapa bahagian kalau mana yang tak boleh hadir, sign borang DDA, menyerahkan kepada pembeli ni. Baru kemas tak? Baru kemas. Dia dapat duit, kita dapat rumah tanah tu. Wallahu alam. Itulah pencerahannya. Mengikut nasihat ustaz lah, akad terekoh dulu pokok mana pun. Okey, baik. Ni seterusnya dia nak tahu ni buku kitab yang kita baca ni hari ni. Banyak kali dah kita tunjuk. Banyak kali dah. Ada dengan saya. Ada ada dengan saya. Dalam stok saya masih ada lagi. Harga dia RM25. Kemudian ada di Shopee pun ada. Boleh beli. Okey, baik Ustaz. Soalan melalui Facebook dan lagi soalan terakhir Ustaz. Okey, Itu Ustaz, kalau kematian suami, adakah juga isteri boleh tuntut harta sepencarian? Kalau kematian suami, adakah isteri boleh menuntut sepencarian? Okey, tak ada masalah. Boleh tuntut sepencarian sekiranya isteri berhajat nak tuntut harta sepencarian sebelum harta pusaka tu dibahagi-bahagikan. Kena tuntut. Kalau nak, kena tuntut. Kena maklum kepada waris-waris, saya nak tuntut bahagian sepencarian. Kalau boleh buat muafakat, pakatlah nak tuntut macam mana. Berapa bahagian kita nak tuntut. Sebab ada baru ni depan saya, dia mari kat saya nak buat permohonan pusaka tu. Jadi si isteri nak menuntut sepencarian. Bila jadi ibu dan bapa si mati ni nampak macam keberatan nak bagi. Tapi saya kata kalau macam tu, isteri sila bawa tuntutan ke mahkamah. Dia tak mau pergi mahkamah. Dia kata payah lah. Bila pergi mahkamah, panjang ceritanya. Memang betul. Mahkamah akan tanya, bila dapat harta ni, harta dapat bersama dalam masa perkahwinan ke macam mana ke, apa sumbangan awak, awak nak tuntut banyak mana, nak separuh ke, jadi awak layak banyak mana, mahkamah akan tentukan semua tu. Jadi sekarang ni hak yang mari kat saya tu, dia kata saya tak mau, kita tak, kalau boleh tak nak ke mahkamah. Dan kalau tak nak mahkamah, kena ada persetujuan dua belah pihak. Yang menuntut dengan yang kena tuntut. Isteri dengan ibu bapa pada si mati. Jadi dia bincang, isteri nak tuntut macam mana, saya nak tuntut setengah bahagian.
Atas harta-harta adalah harta-harta yang Ya. disebutkan. Ya. Ada yang harta yang dia tak sebut dan yang dia tak sebut. Dia nak hening je. Jadi cadangan yang diberikan oleh belah pihak sana, kalau 1/3 kita setuju. Okey. Jadi isteri kata, okeylah, 1/3 pun 1/3 saya setuju. Bila dua belah pihak setuju ni buat satu surat perjanjian lah. Ya. Sebab sebelum dia buat permohonan di pejabat pusaka ni, Okey. jadi biar dia kemah dulu di situ. Ya. Okey. Okey. Jadi baik. maknanya situ boleh lah tuntut. Boleh ya. lah. Okey, baik. Mahkamah akan tengok ataupun kita kena tengok apa syarat-syarat dia. Kita ada sumbangan tak di situ. Ya, kalau harta yang suami tu dia dapat daripada ayah dia tu pusaka. Kemudian harta tu tak ada buat apa-apa pun. Tanah tu biarkan gitu macam je. tu je. Daripada dulu sampai Ya. sekarang ni, Ya. yang tu tak ada sumbangan apa. Okey. Jadi maksud dalam tu kalau nak tuntut tak boleh lah. Okey. Okey, Ustaz. Wallahu a'lam. Boleh selagi Ustaz? Selagi Ada mana? selagi, okey. Selagi pasal Baik. hak meninggal ni. Ali dan Ani ni ada 5 orang anak. Ali dengan Ani. Ya. Ada 5 orang anak. 3 puan, 2 lelaki. Seorang anak puan lagi antara mereka tu telah meninggal dunia waktu dilahirkan. Ya. Adakah anak perempuan yang meninggal tu termasuk dalam pembahagian pusaka Ali dan Ani? Itu soalan dia. Dan Ali dan Ani tu hidup lagi ke? Dia tak bagi tahulah, mungkin ditanya. Kalau meninggal kan. Anak perempuan seseorang tu meninggal, mana masuk Dia- dalam pusaka tak? Ya. Sekarang ni kaedahnya secara umum senang. Siapa yang mati dulu, kalau harta ibu bapa, siapa yang anak-anak yang mati dulu, semua tu tidak dapat. Tidak dapat. Ni jawapannya. lagi tak dapat ni mati Okey. kecil ni tau. Ya. Kalau katakanlah Ani dengan apa tu? Ani dengan Ani apa? dengan Ali. Ali. Katakanlah Ali tu dia mati hari ni. Kemarin anak dia seorang mati. Kemarin baru. Ya. Anak dia besar dah. Kemarin dia baru mati. Ali mati hari ni. Hak mati kemarin tu tak dapat. Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia mati dulu. Mati dulu. Sebut je mati dulu tak dapat. tak Ni dapat. mati kecil ni. Ya. Lagilah tak Lagilah dapat. dah. Gitu. Okey. Okey. Agak jelas lah dah. Wallahualam. Ya. Okey, terima kasih kepada penonton di Facebook dan juga pendengar kita di radio-radio ataupun RTM Klik yang mendengarkan kita dalam Nurani hari ini kaunter Faraid. Jadi setakat ini saja dulu Ustaz ya. Pengajian kita untuk hari ini, insya-Allah kita sambung lagi lah di minggu-minggu yang seterusnya sebelum puasa. Jadi kita sudahi dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami memberikan penjelasan mengenai beberapa perkara dalam ilmu faraid ini. InsyaAllah kita sambung lagi Ustaz ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, demikian tadi saudara, baru saja bersama-sama dengan kita yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun dalam kaunter faraid.